Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibul lil fuqara ila siratin mustaqim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kita kurniaan iman Islam, diberikan kurniaan taufik dan hidayah, diberikan kita berbagai-bagai berjenis-jenis nikmat yang tidak mampu kita hitung. Ini semua kurniaan Allah. Tapi yang paling besar nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat hidup ataupun nafas, bernyawa, hidup, hayah, daripada dia di mana kita mengetahui bila diberikan kita hidup, kita tidak merasa kita ni hidup. Itu yang sebenar yang nak disampaikan setiap kali mukadimah. Yang perlu kita betul-betul ketahui, yang perlu kita sentiasa pegangi, mengimani. Itu nama iman ni. Jadi saya sering sekali mukadimah dalam saya punya talk, saya punya percakapan ni, maknanya saya lebih mulakan mukadimah lebih titik beratkan, iaitu meniadakan. Supaya kita, walaupun kita dah sentiasa menafikan, tapi saya selalu kena ingatkan supaya apa yang nak disampaikan mudah kita fahami. Sebab kita bila dah faham kita ni tak pernah hidup, jadi kita ni belum lagi disebut hidup. Habis ni hidup, kata tak pernah hidup. Ini hidup menunjukkan yang hidup tu Allah. Kenapa pula? Dia nak menceritakan diri dia. Aku ni perbendaraan yang tersembuh. Jadi aku ingin dikenali, maknanya aku yang mengenal diriku. Jadi dia menjalankan segala-galanya, apa saja pun adalah penceritaan diri dia. Jadi kehendak dia lah nak ceritakan diri dia tu. Dia nak berbentukkan Nur Muhammad, dijadikan mula-mula kisah. Dari Nur Muhammad tu jadi segala makhluk-makhluk Allah, yang bernama malaikat, yang bernama jin, yang bernama manusia. Itu semua adalah skrip-skrip yang Allah Ta'ala nak ceritakan diri dia. Bukan ada banyak pun. Cuma kita ni bila kita tak faham konsep ataupun hala tujuan yang Allah Ta'ala kata, tak lain adalah la ilaha illallah, kita tak benar-benar mengupas dia. Kita tidak membedah siasat la ilaha illallah tu. Kita tak mengkaji sampai kita dapat titik pusat kehendak la ilaha illallah tu. Titik pusat tu iaitu maqam. Maqam orang yang betul-betul dah menyebut la ilaha illallah tu macam mana? Maqam, keadaan dia. Pasti keadaan dia la, tak ada, semua tak ada. Tuhan tak ada, semua tak ada. Yang ada Esa Allah. Jadi perkataan la tu pun kita belum beres lagi. Macam mana kita nak isbatkan Allah? La pun kita sebut tak ada pun masih ada dalam pemikiran kita, kita rasa ada lagi.
Dia nak sampai kita betul-betul faham, baru nanti kita takut nak merasa ada kita. Tu betul sampai tu. Kalau masih lagi rasa ada diri tu, maknanya itu belum lagi sampai kefahaman mengimani la ilaha illallah. Bukan saya cakap tak boleh sebut, sekadar kamu sebut tapi kamu tak menduduki maqam rasa, iaitu para nabi semua duduk situ. Tetap Nabi Adam la ilaha illallah, Adam nabi apa nabi pun, Nuh nabi Allah, Rasulullah, semua mesti pasti dia akan bawa la ilah, nafi dan isbat, menafikan semua, mengisbatkan yang ada hanya Allah. Jadi kita ni tak beres. Tak beres tu, kemudian kita ni bila tak beres, kita akan nampak di luar je lah. Nampak di luar je. Nampak di luar je cantik. Tapi di dalam tu kita tak merasakan, iaitu zuk, rasakan yang sebenar-benar mengesakan Allah tu, ada rasa dia. Yang mana Rasulullah SAW bagi tahu, orang yang benar-benar mengesakan Allah, itulah orang yang dalam hidup dia manis tiada pahit. Hidup dia indah je. Hidup dia tenang aja. Sebab sentiasa mengesakan, tak ada rasa diri. Jadi kita tak dapat maqam tu lagi. Kita menyebut aja, berjumpa dengan, minta maaf lah, siapa yang dah jumpa, jumpalah. Maknanya kita berjumpa orang ni, jumpa orang ni, macam-macam. Tapi kita sendiri tak dapat. Kita tak boleh salah jumpa ulama tu, jumpa orang alim, jumpa apa. Kita tak boleh salahkan kita jumpa orang tu. Tapi kita, apa kehendak kita? Apa hala tuju kita? Kita nak cari apa? Yang nombor satu je. Kita nak cari, iaitu tempat asal kita kembali. Pulang ke rahmatullah sebelum kalau dah mati dah memanglah. Itu pun kalau mati, kalau kita kat dunia masih hidup, tak tahu jalan pulang, pun tak pergi pulang juga. Penasaran, maknanya kita tak tahu bila alam roh kita keluar, kita tak tahu nak pergi mana. Sebab masih hidup lagi kat dunia, kita nak mencari tempat kita mula-mula dulu adalah dengan Allah. Alam roh lah katakan. Alam roh tu dengan Allah. Tu. Bila kita masuk dalam rahim ibu kita, 9 bulan 9 hari kita lahir sampai ke besar, kita tak mau cari dulu roh kita ke mana mula-mula. Jadi kita tak mencari, dipanggil santapan, makanan rohani. Sebab roh kita tak mau kita kenal. Kita hanya utamakan luaran tubuh. Jadi itulah proses menunjukkan bahawa kita masih lagi tertipu lah. Berbagai-bagai cara, berbagai-bagai amsalah, perumpamaan yang Allah Ta'ala linnas, tunjukkan kepada manusia, bagi manusia tu macam-macam. Apa dia? Sekalian alam ni. Sekalian alam yang Allah jadikan dia 7 lapis langit, 7 lapis, seisi-isinya kat dunia ni semua menunjukkan Allah. Tapi kita disebabkan nantilah tangguh berbalah-balah. Kita tangguh-tangguhkan. Jadi kita berada di dalam kerugian bila kita tidak dapat wal asr. Masa tu sendiri mengesakan Allah. Jadi masa kehidupan kita tu dibagi, kita tidak benar-benar mengesakan Allah. Sedangkan itu yang Allah nak lihat. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku jadikan, iaitu mati dan hidup. Mati disebut dulu, kemudian hidup. Supaya aku nak tengok siapa yang betul-betul mengerjakan amalan yang baik, ahsanu. Jadi ahsanu amala tu kita perlu ingat. Bukanlah maksud saya tadi tak boleh solat, tak boleh puasa, bukan. Itu hanya ritual. Itu ritual.
Ritual ni berhenti-berhenti. Maghrib, Isya, kan subuh, nanti zuhur, nanti asar, nanti maghrib balik. Ritual tu berjalan satu hari lima waktu. Ritual. Ritual ni berhenti-berhenti. Tapi yang berterusan. Tu ahsanu amala tu amalan berterusan yang Allah Ta'ala nak lihat. Apa dia amalan terusan? Sentiasa tidak merasa ada kedirian, rasakan yang ada hanya wujud Allah. Setiap nak mengambil, setiap nak bercakap, setiap nak memandang, itu susahlah macam ni. Buat, itulah dia. Sebab engkau dah bermula dengan ganjaran, upah. Bukan saya cakap tak benda, tak ada. Tapi engkau dah duduk di situ lama sangat, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Bila diceritakan ni, engkau tak akan percaya. Kau kata ni bukan ahsanu amalah. Ahsanu amalah tu bila kita puasa, kita buat zakat, kita solat tengah malam, kita buat suruhan Allah, tu ahsanu amalah lah. Itu ritual. Dia nafil. Amalan-amalan tambahan. Apa tambahan lagi? Sentiasa kita 24 jam isikan dengan kita tak merasa ada lagi diri dalam kehidupan. Ini yang dibawa oleh semua para Rasul, Rasulullah SAW, para Rasul, para Nabi-Nabi 124,000, wali-wali Allah, orang yang benar-benar nakkan kepada Allah, dia akan bawa ni. Takut dia nak merasa ada kedirian. Jadi kita perlukan duduk cerita yang macam ni, biar mantap. Biar kita, bila kita dah dihidangkan dengan, bukan saya cakap tu tak betul, terlampau banyak syariat. Syekh Abdul Qadir Jalani kata, kalau dah banyak syariat, nanti syariat tu sendiri akan membebankan kita tanpa hakikat. Kerana syariat tu dia perlukan hakikat, baru dia seimbang. Kalau syariat dia akan jatuh, kita terimpak dengan syariat tu sendiri. Sebab kita akan ibarat, kata Nabi Khidir AS, ibarat keldai bawa kitab. Syariat ni begitulah. Kenapa? Dia lagi banyak dia belajar, dia pikulkan kat diri dia kitab tu. Beban tak? Beban. Jadi bukan tak boleh belajar, tapi letak tepi, terus mengesakan Allah. Ringan tak? Ringan. Itulah Nabi bawa la ilaha. Baru ilmu tu segala tu akan datang tepat pada waktu dia. Bila kita nak gunakan, baru Allah Ta'ala kata pakai ni. Baru ambil. Habis kau bawa semua sekali, yang waktu tertentu nak dipakai, satu je. Mengesakan Allah. Jadi letak tepi lah. Jangan bawa beban tu. Bukan saya kata maksud saya tak boleh belajar. Belajarlah banyak ilmu. Tapi letak tepi. Sentiasa kita mengesakan. Itulah yang Allah Ta'ala nak. Begitu Allah bagi tahu. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithli man. Surah Kahfi Allah Taala kata, kurang lebih maksudnya, sekiranya air lautan ku jadikan dakwat untuk menulis kalimat aku, niscaya kering. Walau ji'na, aku tambahkan lagi sebanyak air lautan tu untuk tulis kalimat aku, niscaya tak habis lagi kalimatku. Jadi tujuanku bukan suruh kau belajar. Kau belajar sampai berapa banyak pun tak akan kau selesai. Kau hidup 1000 tahun pun tak akan habis ilmu Allah. Jadi Allah nak maksudkan tadi, air laut tu adalah dakwat untuk tulis. Tak habis-habis. Jadi bukan Allah suruh kau ambil ilmu banyak-banyak. Bukan saya cakap tak boleh. Tapi jangan kau, pun tu tak akan habis. Jadi ala tuju tu kena tahu. Bila kita lah belajar sungguh-sungguh, kita kena tahu letak tepi apa ala tuju sebenar. Ilahun kepadaku dibagi wahyu, kata Nabi, untuk ilahun disya. Jadi seluruh ilmu yang Allah Ta'ala punya ilmu, semua ilmu Allah, hala tuju dia apa? Mengesakan Allah. Jadi kalau kita dah faham, esakan Allah je lah. Ilmu tu sendiri akan dah datang. Ilmu tu yang pelik-pelik ke apa pun dia akan datang. Sebab ilmu tu sendiri pun tak dapat ma'rifatul Allah. Dia pun sampai hakikatnya.
Dia boleh bawa. Dia ilmu ni hanya kenderaan. Bila kenderaan tu sampai ke tempat yang dituju tadi, Sidratul Muntaha, dia akan tertinggal, dia tak boleh masuk. Yang dipanggil masuk ialah Muhammad. Dari itu kita kena kenal Muhammad yang batin kita ni. Sirrullah, sifatullah. Yang dikatakan anni qarib, aku ni dekat. Wahai orang ahli ibadah, katakan Muhammad kepada orang yang ahli ibadah, anni qarib, aku ni dekat. Bila mereka menyoal, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, apabila hamba-hambaku sa'alaka, soal kepadaku berkenaan aku, kata anni qarib. Apa makna dekat? Kalau handphone tu di sini dekat, belum dekat lagi. Maksud Allah tu dekat, belum dekat. Kita pakai kita pun belum dekat lagi. Hilangkan semua diri kita, semua tak ada, tu dekat nama dia. Yang ada hanya dia, tu dekat nama dia. Jadi ada diri kita lagi. Mana qarib tu adalah ada. Macam suci juga. Sejauh mana kita nak mensucikan Allah? Subhanallah, subhanallah. Kita ke yang mensucikan dia? Hilangkan diri, dia yang mensucikan diri dia. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Baru kita nampak semua kesucian dia je. Dia mensucikan diri dia. Dia memuji kesucian diri dia. Cukup. Bukan kita. Kalau ada kita lagi, mana tak kotor. Kita ni kotor, tak suci. Tak ada kita, baru kita sebut subhanallah. Maka itu makam Nabi Isa ni dipanggil Rohul Kudus. Roh Kudus. Rohani. Lepas rohani, roh idafi. Roh idafi ada lagi halus, Rohul Kudus. Para malaikat punya kesucian. Kudus. Lepas masuk. Lepas Rohul Kudus tu baru Roh Rabbani. Roh ketuhanan. Dialah semata-mata. Jadi itulah tadi perjalanan yang mana kita nak mendapatkan, iaitu kedudukan pengikut nabi-nabi, ataupun semalam disebut al-ulama warisatul anbiya. Hadis Nabi kan? Mana ulama-ulama tu waris para nabi-nabi. Bukan waris Nabi Muhammad SAW, nabi. Dan ada lagi hadis lagi mengatakan sesungguhnya ulama-ulamaku, umatku, ulama di kalangan umatku, Nabi kata, ulama-ulama tu adalah seperti para Bani Israel punya nabi-nabi. Tinggi darjat ulama umat Nabi Muhammad SAW. Tapi ulama yang macam mana? Yang ada kerohanian, yang kenal diri, kenal Allah. Kalau tak ada tu ulama yang mana dipanggil hanya orang alim, orang yang tahu Alkitab aja. Dia bukan dipanggil ulama lah. Sebab Allah bagi tahu hanya orang yang yakhsha ilallah, yang takut pada Allah, itu al-ulama. Allah bagi tahu dalam Quran. Jadi kalau orang tu sekadar dia tu kata dia ulama tapi dia tak kenal diri, mana dia takut pada Allah? Kan? Tapi kalau dia kenal diri, dia pasti takut pada Allah. Takut macam mana? Bukan nampak Allah nyorok, lari, bukan. Takut pada Allah, dia takut ada rasa kediri. Sebab dia tu dah tahu, dia tu tak ada, mengapa dia nak rasa ada? Bila rasa ada itulah mensyirikkan Allah. Bagi dia dah gitu. Dia menjaga. Dia panggil tadi Nabi Isa jaga Rohul Kudus. Roh kesuci. Maka itu bila ada Roh Kudus ni tadi, Nabi Isa, dia boleh hidupkan orang yang mati dengan izin. Dia mendapat, dia panggil tadi, ini geliga. Ataupun dia panggil anugerah. Anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Kesucian ni tadi, kesucian ni anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup dulu nanya. Kesucian tu anugerah daripada Allah. Ingat. Ambil. Kesucian maknanya anugerah Allah. Iaitu pembawa watak-watak para nabi. Nabi Isa contohnya, watak dia kesucian. Para nabi lain pun kesucian, tapi kita bawa satulah, Nabi Isa. Kesucian tu Rohul Qudus, gelaran dia tu tadi, ataupun Ruhullah, gelaran Nabi Isa kan. Jadi dia tu makam dia, kedudukan dia sentiasa gitu, tak ada rasa kedirian. Jadi manusia, umat dia tu duduk di zaman dia tu, melihatkan tadi sucinya. Macam mana orang yang suci ni tadi, cahaya dengan pelik lah orang ni, terpancar roh kesucian tu tadi. Orang mati dihidupkan balik, boleh bercakap dengan orang mati, orang kena penyakit ni penyakit. Jadi kalau kita hiduplah zaman dia, Nabi Isa tu, pengikut Nabi Isa lah, mungkin kita pun taksub gitu. Ini anak Tuhan ni, jelmaan. Masa tengok wajah dia dengan kesucian punya wajah, seperti malaikat lah. Macam mana dilihatkan pada Nabi Yusuf tadi, cantiknya tu, macam cahaya yang, ya Allah, lampu yang terang, sampai terperanjat wanita-wanita tadi melihat tadi dia punya wajah yang sangat mulia, sangat tak boleh nak cakap, sampai terlupa buah tu, dia potong buah dengan jari-jari dia terluka. Macam tu sekali itu makam, maknanya bila orang tu dah kesucian, dia akan takut, dia akan membawa, dipanggil tadi anugerah daripada Allah, anugerah kesucian tu tadi. Suci dianugerahkan oleh Allah. Jadi dengan kesucian tu tadi, para nabi, Nabi Isa tadi, dia boleh membuatkan, dia panggil tadi satu macam mujizat. Bila-bila orang tu dah suci, dia tak ada diri. Bila tak ada diri, macam Nabi dia datang ladun. Makam dia laduni aja, di sisi Allah aja, dia tunggu arahan Allah aja, dia tak mau. Sebab kesuci, bila ada kesucian, cuba ada diri, benda tu sampai juga dia dah berlaga. Dia jadi min syarril waswasil dah. Tapi Nabi dia tak ada was. Harap begitu datang suruh lubangkan. Begitu datang suruh pancung. Ditanya kenapa engkau buat macam ni? Bukan atas kemauan aku buat. Habis ni dah membunuh. Engkau tak tahu apa sebenarnya. Aku dah tahu. Dia datang ni aku tahu dah. Satu awal akhir zahir batin aku tahu. Budak ni kalau tak dibunuh, dia akan bawa mak bapak dia sesat. Orang kampung banyak dia akan sesat. Jadi Allah kata nak selamatkan dia, baik pancung awal-awal. Jadi pengetahuan aku bukan aku berbuat. Sebab kesucian tu datang, bukan berbuat tu atas ikut nafsu macam Fir'aun. Fir'aun pun kata dia pun Tuhan juga, dia kata, dia mengaku. Tapi Nabi dia bukan dia mengaku, dia tak ada. Yang ada arahan Allah. Jadi Nabi-Nabi yang bawa begitu. Kisah-kisah dia begitu. Kisah dia arahan daripada Allah. Masuk para wali mengikuti jejak. Ulama-ulama warisatul. Dia cakap tadi, warisatul yang tu tadi. Kalau wali dah tentu ulama belum tentu lagi. Tapi kalau dia kenal diri, kenal Allah, dia betul ulama. Ya, warisatul anbiya. Warisatul iaitu akhlak makom. Semalam pun cerita makom kan? Ni saya menunjukkan rahsia makom dia. Semalam makom dia. Jadi kita lama-lama tak bermakam. Sebab kita bukan menyembah makam, yang ada hanya dia. Dia je. Rabbaniyun. Bila kita dah bawa ke sini, anugerah ni, rahsia yang Allah bagi bila kita dah disucikan oleh Allah, dia akan keluarkan perkataan bangunkan orang mati ni. Maknanya itu perkataan tu datang daripada Allah. Bukan dia dah. Bukan Nabi Isa dah. Tapi kudus bersucinya tadi, dia orang tu nampak macam Nabi Isa yang berkata. Tapi sebenarnya itu daripada Allah yang suruh hidupkan.
Jadi Allah yang suruh hidupkan menerusi orang tu tadi. Orang tu, Nabi Isa, kalau kau betul Nabi yang betul-betul orang suci, kau hidupkan. Jadi Nabi Isa dia tak lain, dia dengar tu perkataan daripada Allah juga, dan dia pun Allah juga yang nak tunjukkan. Jadi dia ada rasa sesuatu yang dia tu hebat? Tak ada. Sebab dia tahu siapa yang soal untuk dia juga soal. Dia juga nak jadikan kun faya kun. Jadi ada rasa diri dia. Tak ada. Hidup dia gitu. Itu saya namakan makam. Jadi kalau orang tak dapat duduk makam tu, dia tak dapat rasa macam mana anugerah kesucian. Anugerah kesucian ni maknanya dia bila gerak dia tak ada rasa dah. Dia 24 jam dia nak hidupkan tu. Sebab suci ni adalah benda yang sangat indah, nikmat, suci. Apa pun benda-benda nikmat pun tak lawan nikmat kesucian ni tadi. Kesucian ni adalah ketiadaan. Itu tadi. Dia tak memerlukan makanan yang lain. Malaikat dia makan, tapi makanan dia kesucian. Maknanya ketaatan kepada Allah. Apa ketaatan tu? Sentiasa mengesakan Allah. Apa mengesakan dia? Kalau kata suruh tulis lah. Kalau kata pegang aras lah. Itu ketaatan dia. Itulah ketaatan tu makanan. Kata aku belajar dulu, malaikat mana boleh makan? Iya, memang dia tak boleh makan macam-macam makanan kita. Tapi makanan rohani dia tetap dia ada roh di makanan ketaatan kepada Allah. Macam kita juga. Kita makan tu nampak macam makan apa ni, katalah benda tu berkhasiat apa dia, carrot. Tapi bukan kita sebenarnya kita bukan makan carrot. Tapi khasiat yang Allah Ta'ala letak zat dia tu tadi. Jadi kita makan sifat ayat yang hidup dalam tu, yang Allah Ta'ala letak. Jadi bukanlah kita makan carrot tu yang menjadi khasiat, tetapi Allah meletakkan sifat tu. Jadi ada kita lagi, ada benda tu lagi. Ada, kita pun tak makan benda tu sebenarnya. Kita makan sifat ayat. Ibaratnya gitu. Menafikan balik. Kalau kita, makanan ni yang bagi aku kuat, syirik kita. Asal kita tak nampak di sebalik rahsia makanan tu ada sifat hayat yang untuk bagi kita tenaga. Siapa yang sifat ayat tu? Tak lain Esa. Sifat datangnya dari ayat tu daripada Esa. Supaya datang mengesakan Allah. Ada lagi apa-apa? Itu maknanya aku makan sifat ayat yang hidup, yang tiada mati. Cahaya iman. Siapa ni? Orang sebelah. Jadi hidup. Perjalanan kita sentiasa hidup, sentiasa membesar, mengesakan Allah, mengagungkan Allah. Indahnya. Bila dia dapat itu tadi, baru kita boleh dapat warisatul anbiya. Itu warisatul anbiya yang betul-betul. Bila kita dah faham makam-makam ni tadi. Semalam saya cerita pun makam Nabi Yunus, makam Nabi Adam. Itulah kata saya tadi, warisatul anbiya tu mewarisi makam-makam tu. Tapi kalau kau tak kenal diri, tak kenal Allah, kau kata kau ulama, tu belum, minta maaf. Kau hanya mentelaah kitab je. Kau ahli kitab, kau bukan ulama. Yang dimaksudkan Allah, dimaksudkan Nabi. Al-ulama warisatul waris apa? Akhlak, makam-makam yang ditempuh oleh para nabi. Akhlak itu tadi. Akhlak tu adalah waris. Warisa Sulaiman nu Daud. Nabi Sulaiman mewarisi bapa dia Nabi dah. Apa dia warisi? Makam. Makam apa? Makam iaitu mengenal Allah. Tak tahu Nabi Sulaiman mewarisi bapa dia kan raja. Bukan. Kita salah faham, salah tafsir. Kita ingat, Nabi Sulaiman ni bapa dia raja, dia mewarisi kerajaan. Bukan kerajaan tu yang, itu kecil kerajaan. Yang besar dia dapat kenal Allah. Waris tu yang kita nak. Anugerah tu nak kita ambil daripada yang dikata al-ulama warisatul Kita jadi ulama bila kita mengambil waris. Iaitu apa waris tadi? Akhlak Nabi iaitu kenal Allah. Semuanya la ilaha illallah. 124,000 para Nabi mengesakan kenal diri, kenal Allah. Automatik kita dah kenal diri, kenal Allah, kita jadi ulah. Sebab automatik kita akan
Takut ada rasa diri. Takut kita. Kalau belum lagi rasa takut nak ada diri, itu bukan lagi. Belum. Walaupun kitab kau satu gudang, kau PhD ada 20 ke 30. Kau bukan ulama kau di sisi Allah. Nabi tak kata kau mewarisi. Kau mewarisi. Kau bukan ulama. Tapi kalau kau kenal diri, kau kenal Allah, kau takut nak rasa ada diri kau, automatik kau jadi warisatul am. Sebab bila kau dah takut diri kau, dah kesucian, tak ada diri kau akan menduduki makam-makam. Dibawa makan Nabi Adam, dibawa makan Nabi Daud, dibawa makan Nabi Sulaiman. Tengok masing-masing dia nak bawa engkau ke makam ke mana. Kalau Isa, Isawi lah. Maknanya engkau dibawakan rentak Nabi Isa. Kesucian. Bukan Nabi lain tak kesucian, tak. Kalau dibawakan kepada Nabi Adam, makam pengampunan. Mengakusi banyak hidup kau beristighfar. Contohnya lah. Mendudukkan makam tu. Banyak kau menyesali. Kalau Nabi Nabi Ibrahim, contoh salah satu makam dia, warisatul anbiya tadi, iaitu kau bila nak dibakar, orang kata, kau tolong, kau pergi minta lah pada Allah. Kau pergi. Kau ingat Allah tak tahu. Keyakinan dia tinggi kepada Allah. Jadi semuanya kita bila warisatul anbiya tu, yang betul-betul dia tahu makam-makam ni. Para wali terutama dia memang dia akan duduk makam Nabi Isa, Nabi ni. Tengok wali tu. Wali ada berjuta wali kan. Jadi kalau wali dia mesti dia kenal wali. Walaupun dia dah mati beberapa ratus tahun, dia kenal wali. Sebab para wali dia duduk makam tu. Dia mengamaliyahkan makam. Sampai saya dah bagi tahu, makam-makam tu dia dapat anugerah. Bila duduk di makam tu, dia dapat anugerah Allah. Apa dia? Kun fayakun. Macam Rasulullah contoh lah. Makam Rasulullah contoh. Salah satu ni contoh. Dia banyak. Rasulullah ni paling banyak makam ni. Hingga sebab dia tak ada bermakam. Dia sentiasa lebur dengan Allah. Tak ada makam. Nabi-Nabi lain pun gitu juga. Tapi kita nak biar faham. Kita bukan nak pecah-pecahkan. Tu semua daripada Allah semua juga. Semua nyembah bagus. Tapi kemuncak dia meniadakan makam lah. Jangan sembah pada makam. Maknanya kita sembah hanya pada orang tauhid pada Allah. Dia menyaksikan. Jadi cuma makam tu tadi untuk lebih dekat kita pada anugerah dia. Kita duduk makam tu tadi. Ni saya nak bagi tahu rahsia tu. Baru kita boleh jadi pengikut Nabi, pengikut Imam Mahdi. Dia tak ramai. Kurang 500 orang je. Tapi Fatah Tamimi itu saya tak tahu. Mungkin dalam 100 lebih ke, tak tahu. Utamanya di Malaysia dah ada. Fatah Tamimi itu dah ada. Mungkin Allah selindungkan, atau mungkin kita dipecah-pecahkan dulu. Bila jadi Imam Mahdi turun, mereka ni akan tahu tugas masing-masing dah. Tahu makam masing-masing. Jadi watak dia itulah tadi saya kata tadi. Meniadakan. Sentiasa meniadakan kedirian dia. Dia dah terbiasa. Dia punya amalan, asanu amalah dia, tak ada rasa mengesakan automatik. Bukan senang. Ini saya cakap tadi. Anugerah kesucian ni tadi. Kalau tak sampai kepada kesucian, tak dapat kita anugerah ni. Jadi anugerah rahmat Allah kita dapat di situ adalah anugerah Allah. Jadi dia tak berhajat, berkeinginan nak ada rasa kediri. Nabi Khidir ke Nabi-Nabi lain, dia tak ada berhajat untuk diri dia. Sebab dia dah tahu dah. Dia dah serahkan diri dia kepada Allah. Sebab dia tahu dia tak pernah ada. Yang ada hanya Allah. Kehidupan dia bukan kehidupan dia. Kehidupan dia adalah penceritaan Allah. Kehidupan dia tu. Macam saya cerita semalam pengembaraan Tuhan kepada diri dia juga. Dia mengembara dalam dirinya, dalam dirinya, pengembaraan dalam diri. Macam mana nak cakap? Bahasa macam mana saya nak cakap? Dia mengenal diri hanya dia mengenal diri. Kita tak boleh kenal dia. Dia yang mengenal diri, dia menyembah diri dia, dia memuji diri dia. Itu pengembaraan yang begitu saya maksudkan tu.
Jadi kalau kita dah duduk begitu, kita dah duduk mutmainah, dah tenang kita dah. Radiyatan mardi. Ya. Duduk dalam golongan tu. Kita nak memang gitu di dunia lagi. Hidup kita lagi, kita dah tahu mati. Jadi kita mati dan hidup sama sebab kita tak ada. Kalau kata mati memang kita tak ada. Kalau kata hidup, dia yang hidup, bukan kita yang hidup. Nampak? Di situ makam tu kita duduk kan. Jadi bila kita dah duduk makam tu, nanti kita akan dibagi oleh Allah. Dia panggil lintasan Rabbani. Hidir, lubangkan perahu ni. Cepat kita dengar. Itu kau tak sah kita lah. Ya Allah, macam mana aku nak lubangkan ya Allah? Dalam ni, laut ni dalam, nak ambil selut, nak tampal. Tak ada, Nabi dia tak ada bercakap macam tu. Dia datang, dia suruh lubang, ya Allah Ta'ala kesucian dia. Dia dah automatik sekali jalan. Celup tu, tangan dia boleh sampai ke selut dalam laut tu. Kapal tu dah bocor, dia tampal jadi buruk kapal. Kalau orang tak ada kesucian, dia akan tanya, ya Allah, macam mana aku dah bocorkan nanti, nak tampal dengan apa? Mesti dialog kan? Nabi dia tak ada dialog. Satu set datang faham tak? Nabi Muhammad SAW, saya nak bagi tahu ni, dia menggunakan sentuhan bila datang anugerah daripada Allah, mujizat. Kuda tu nak pergi perang lembab selalu dia yang ke belakang. Tak? Tiba Rasulullah, masalah ni dah lama, tapi Rasulullah bila lalu tu Rasulullah terus Rasulullah cocok je perut kuda tu. Dia ke depan aja kuda tu. Orang kata, ya Rasulullah, mukjizat. Padahal kita dah tahu kuda ni selalu lambatnya. Bila Rasulullah cocok je, jadi cerita tak? Padahal Rasulullah tak pernah fikir cerita tu, orang dah cerita hangat bahawa kuda tu selalu di belakang. Tak pernah tahu Rasulullah, tak pernah tahu. Tapi mengapa spontan yang datang Rasulullah cocok, kecoh jadi semua Rasulullah. Tapi Rasulullah tak pernah. Rasulullah kata, aku berbuat ni bukan kemauan. Sama macam Nabi dia juga. Jadi boleh tak kita hidup dalam keadaan gitu? Itu saya cakap tu makam. Kalau orang yang duduk situ, itu adalah warisatul para wali, para pengikut Nabi Imam Mahdi. Layak. Jangan was-was. Itu saya bagi rahsia macam mana kalau kamu orang nak buat, kamu kena gitu. Banyak kamu buat, dia akan datang, kesucian tu datang. Nanti kalau kena kata time nak cocok, kita tak tahu nanti Allah tunjukkan kepada yang lain kebesaran Allah, bukan kita yang besar. Tapi kalau kita tak ada kesucian, dia akan turun kepada tempat yang suci. Faham tak? Macam Romaita Isromaita. Tapi kalau kita tak duduk makam tu, itu kan makam Rasulullah ketika perang. Bukan aku. Itu pasal mana? Kita pernah dengar Rasulullah membunuh? Pernah? Rasulullah bunuh siapa dalam perang? Pernah dengar? Tak pernah kan? Sebab Rasulullah tu dia tak membunuh, yang bunuh Allah. Jadi kita tak usah kira berapa banyak kita bunuh, bukan kita yang bunuh pun. Itu nak kena faham makom tu tadi. Kalau kita baca, aku dapat bunuh ni, maknanya kita tak duduk makom tu, tak faham lagi. Tak ada istilah hawa nafsu kita nak membunuh. Yang bunuh tu siapa? Allah. Jadi yang gerakkan tangan kita siapa? Siapa yang boleh hadap? Itu yang kita nak faham. Ini kita nampak musuh kita dah hilang Allah Ta'ala dah. Macam mana? Kan? Jadi wama ramai itu tu kita dah tak nampak yang lain. Kita nampak yang kita tahu tak ada kita. Dia je yang. Itu pasal cakap bila latihan tadi, kalau tentera Imam Mahdi, Hatta Atam ni, dia bila pukul, dia tak rasa dia yang pukul. Dia dah latih. Sebab suap makan pun dia rasa. Mandi kayung pun dia rasa Allah yang mandikan. Air turun pun dia rasa Allah yang siramkan. Nampak? Makan suap ni pun dia
Makrifatullah, Allah yang suapkan. Sesuap yang kita makrifatkan, Allah yang suap, tak akan layak api neraka daging yang tumbuh daripada makanan tu. Nampak? Jangan kita ingat amalan dia. Jangan. Tak terlawan kita amalan dia. Dia makan sikit dah tu suap dia dah. Sebulan tak makan tak kisah. Sebab dia dah makrifat makanan suapan. Dia jilat yang subhanallah. Dan dia tak boleh, tak ada Allah fikirkan untuk lapar. Allah tak fikirkan. Sebab Allah yang bagi makan. Allah yang jilat air kalimah Allah. Air zam-zam, air apa semua air. Allah dah bagi minum, takkan dia haus-haus lagi. Tak? Jadi tu makam dia akan datang bila dah dapat ni tadi kesucian, tak ada diri, dia akan datang wazidnahum, petunjuk-petunjuk yang Allah bagi semua. Bukan kita tak sangka-sangka. Asal kesucian macam-macam lagi. 124,000 nabi-nabi punya makam tu akan. Tapi jangan kita tujukan, saya cakap tadi, satu, aku nak ni lah makam ni. Tak boleh, kita jangan pilih pula. Pilih tu kita dah menyembah makam. Kita serang kepada dia, dia nak makamkan kita, tajalli kan apa. Nabi Yunus ke, Nabi apa ke. Semuanya ada cerita semua. Yang kita nak, kita tetap dengan waqadah, kita tak ada diri, dia je. Baru. Kalau ada kita ada, tak boleh. Dua pun tak boleh. Tak, kosong. Itu rahsia makna kita nak. Baru kita boleh jadi Fata'at Tamim. Ikut Imam Mahdi bersama Nabi Isa. Sama dengan yang daripada apa? Tentera-tentera yang menyokong Imam Mahdi dan lain. Kita akan berperang. Siapa yang sanggup nak lawan? Yahudi ni semua dah takut dah ni. Saja dia gunakan senjata biologi, senjata fitnah, senjata penipuan, sihir, untuk supaya dia takut dia dah takut. Sebab iblis dia punya guru, Dajjal dia punya guru dah suruh, dia tahu dia akan kalah. Dia tak mampu menghadapi tentera-tentera Imam Mahdi. Sebab dah terlalu lama dia dah membuat sihir, membuat penipuan, membuat dajjal, dia dah masanya untuk, Allah Ta'ala kata pengakhir zaman ni, tanda kiamat permulaan dia gitu. Dia akan berperang dengan Imam Mahdi dan juga Nabi Isa. Dajjal akan turun, Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa dengan izin Allah. Jadi kita mudah-mudahan jangan sampai tak ikut Imam Mahdi. Jangan pula kita nak tunggu dia datang. Sebelum dia datang lagi kena ada ciri-ciri untuk layak mengikut. Ni tadi. Saya dah cerita tu hari kan, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal innal batila. Matikan injection Yahudi tu. Dengan cokan. Nanti adakan diri kita. Tak ada dia inject, dia nak letak mana dah, kita dah tak adakan diri. Kemudian kita baca lagi 13 kali, qul ja'al haqq wa zaqal batil, innal batila kana. Benda tu akan masuk dalam darah kita, mentauhidkan Allah. Dengan dia kalau tidak dia keluar lenyap. Dalam diri aku semua darah, daging, urat, saraf semua mengesakan Allah. Kalau kau nak duduk sama-sama, kalau tidak kau nyah, hancur. Mana boleh yang batil, yang hak ada batil, mana boleh hancur, lenyap Allah. Jadi kalau dia nak dia masuk Islam, dia kena berzikir sekali. Kalau dia berbentuk jin ke berbentuk apa, kalau dia tahan, dia berzikir sekali. Tapi mana dia boleh tahan? Dia benda batil kan? Keluar automatik makam. Syajih ni pandai-pandai. Ya, bukan pandai-pandai. Kalau dia cakap kesucian,
Ada cakap mesti ada Rohul Kudus. Kau tak belajar kan roh-roh ni, kau takut nak belajar. Disebut roh wa yasalunaka anir roh qul roh min amri rabbi wa ma utitu min ilmi illa qul oh tak boleh roh ni jangan dia belajar. Dah kau salah tafsir. Kan tak boleh belajar, kau harus belajar. Tapi orang yang nak belajar tu sikit Allah Taala kata. Untunglah orang yang belajar. Dia kenal roh-roh tu tadi. Rohani, rohul idofi, rohul kuliah, rohul kudus, roh robani. Dia pergi kat situ dulu, robani pergi pada roh kudus, roh kudus pergi roh idofi pergi roh kuliah, roh kuliah pergi pada roh rohani, rohani pergi pada nyawa, nyawa pergi pada hati, hati pergi pada tubuh. Kalau nak dicerita kalau bab halus dia. Roh nama dia. Itu urusan min amri, urusan Allah. Wa ma'utitum tak bagi ilmu ni, mana boleh bagi. Tapi kecuali sedih. Tak bagi tapi dia kata. Namun sedikit. Sedikit tu bukan Allah bagi sikit. Orang yang nak belajar sikit. Dalam air tu ada roh. Kita pijak bumi ada roh. Semut tu ada roh. Takut ni orang belajar dengan roh ni, untung dia akan takut. Ada guru tu dia mengajar dulu 200 tahun dululah, mana ada kenderaan, naik rakit pergi sebelah raut 8 jam baru sampai mengajar tempat tu. Jalan kaki ke naik kereta kuda ke apa, entas lagi rakit sungai ke apa, pergi 8 jam balik 8 jam dan mengajar semua. Balik dia tengok ada semut bercakap dengan dia. Rupanya anak semut naik badan. Kau daripada mana? Sebab kau mengajar tadi. Mak aku, bapak aku sana, dia menangis. Lah, dia sanggup pergi hantar balik. Tu main bak roh. Dia memang gitu sensitif. Dengan bumi pun kalau dia terpijak, dia menangis. Minta maaf bumi. Tu. Kalau tak belajar bak roh, dia tak ada kesan apa. Sebab roh ni babit kepada urusan Allah. Jadi kau buat masalah daripada Allah, gelombang dia. Lepas saya tentera Imam Mahdi ni nanti dia ada gelombang sendiri dia. Jarak jauh macam mana dia boleh berhubung. Dia akan bagi arahan daripada jarak jauh. Tak main DG Meskom ni tak boleh lawan dia punya. Ni baru 5G, dia 100G. Orang tentera bukan adab dia. Itu yang takut. Yahudi takut. Di mana berani Yahudi nak menghadap Fatah At-Tami depan-depan, tak berani. Tu. Pasal kita ni kenal watak-watak orang Yahudi tu. Fatah At-Tamimi ni dia kenal. Kau nyorok belakang pokok mana dia tahu. Melainkan satu pokok yang kat Israel kan, orang tanam kan. Kita akan nampak. Kita akan pancung. Ni tak ada istilah lagi, maknanya kita nak berbincang-bincang ni, tak ada. So Nabi Imam Mahdi turun dah tak ada. Wa ma ramai, Allah suruh pancung je. Allah tak ada nak kira dak. Mana boleh dia ni, kita bincanglah dulu, tak ada. Kau bincang-bincang kau kena dulu. Tak datang Allah Taala kata aku yang bunuh. Dia yang bunuh. Dia tak ada lagi, ya Allah dia ni baik nampaknya, tak ada. Itu bukan jenis Fatah At-Tamimi tu, tak ada. Tak ada dia. Dia apa Allah Taala dia spontan macam Nabi dia tu. Lubangkan. Terus tampal dia diburuk kapal. Budak ni kecil pancung. Tak ada nak pakai apa pancung, tak ada nak soal dah. Spontan ni, sekali jalan. Nabi ada satu sahabat tu, dia lembab lah selalunya kalau hafalan ni susah, Rasulullah turun wahyu kan, dia susah nak ingat. Rasulullah kata buka ambil macam dia punya pakaian baju dia lah kat rumah. Rasulullah datang, Rasulullah sentiasa kesucian, suruh tuangkan air
Angkat air tuang. 3 kali Rasulullah tuang. Dia kata tekapkan dekat dada. Terus sampai bila-bila dia punya ingatan dia. Itu datang kesucian yang suruh begitu Rasulullah. Jadi kita ni bila kita selalu hilangkan diri akan datang gitulah. Nanti itu maksud saya tadi warisatul am. Itu maksudnya waris tu tadi. Kita dapat mewarisi macam mana nabi-nabi yang banyak tu dapat buat. Kalau dia tu mukjizat, kalau kita ni karamah lah. Ataupun ma'unah lah. Kesucian tu tadi yang Allah suruh. Naik kereta, accident, naik kereta tu 4 orang, 3 orang meninggal, wafat, kita hidup. Itu Allah nak bagi al-ma'unah lah tu. Patutnya kesemua dalam kereta tu meninggal. Naik kapal terbang, meletup ke atas tu, 380 penumpang wafat semua. Ada seorang hidup. Lah, pelik ni yang hidup ni. Jadi ma'unah lah tu. Allah Ta'ala nakkan. Bukan mungkin lah. Itu dah memang Allah nak. Lagi satu, dia ada mempunyai satu macam anugerah daripada Allah. Apa anugerah dia? Mengesakan Allah. Ketaatan mengesakan Allah. Meniadakan diri. Itu. Allah nak selamat je. Tu. Nabi Yunus. Ini campak dalam laut. Makam dia meninggalkan umat dia sebelum silap sikit je. Tapi bagi Allah Ta'ala tu dah salah kerana adab. Belum aku suruh sampai kepada umat kau, jangan kau kira berapa tahun buat. Macam itulah. Kita baru setahun pun dah peras ya. Nabi Yunus berpuluh tahun, seorang pun tak ikut. Ya. Jadi bukan peras apa nak bawa diri lah. Pasal apa dia orang tak ada dah berapa puluh tahun, seorang pun tak nak ikut kan. Tapi tak boleh di sisi Allah. Allah bukan suruh 20 tahun dia tak. Allah tak bagi tarikh. Allah tahu sampai kepada umat kau. Tak ada bagi tarikh. Sekian kau pencen dah sudah. Tak. Allah tak bagi tarikh. Tu. Macam kita, Allah tak bagi tarikh. Kita buat kerja ni, kita tak boleh mikir berapa tahun ya Allah aku nak buat kerja mentauhid dengan Allah ni. Mana boleh. Itu bukan. Itu tak ada adab kan. Jadi kita bersyukur Allah bagi kita anugerah untuk mengesakan Allah. Itu nikmat besar. Dapat anugerah mengesakan dia, tu anugerah besar. Para Nabi semua dapat anugerah tu. Bagi dia orang tu mukjizat bagi dia orang. Ayat-ayat yang besar iaitu mengesakan Allah. Sedangkan kita dah tahu tu ayat-ayat Allah semua mengesakan Allah. Semua ayat Quran ni kita baca semua mengalir kepada mengesakan. Kemudian ayat-ayat yang kedua adalah Allah pun punya kejadian tu semua jadi ayat. Tengok bintang, tengok ni kita kaji jadi ayat. Ayat semua kan. Pun mengesakan Allah. Tak ada yang tak mengesakan Allah kita tengok. Jadi apa yang kita nampak lagi, kita lihat berdiri, duduk, baring. Kita hanya tafakaru mengesakan Allah. Itu orang yang bijak Allah. Jadi makam ini bila sudah siap makam anugerah rahsia yang saya dah bagi tahu hari ini. Semalam saya dah bagi tahu makam, ini hari Allah bukakan rahsia dia untuk kita pakai. Beruntung kita dapat dah sekali dengan pakai dia dengan Muhammadi. Apa tu Muhammadi? Maknanya Muhammadi tu aku tu Muhammad. Jadi bukan kita mengaku kita Muhammad, bukan. Tapi kita duduk makam. Macam mana makam Muhammad? Tak ada. Yang ada ilahun wah. Jadi kita tak. Jadi semua makam-makam Nabi akan datang kepada makam Muhammad. Kerana semua makam-makam Nabi-Nabi bersumber daripada Muhammad. Dan saya cakap tadi, maknanya tetap juga para Nabi itu warisatul anbiya. Waris siapa? Rasulullah. Macam mana waris tu? Cuma Nabi-Nabi tu percikkan daripada Muhammadi.
Jadi bila kita dah dapat tadi anugerah yang tadi pada warisatul anbiya, kita akan duduk kepada makam yang paling tak bermakam apa, iaitu sentiasa mengesakan Allah tadi, Muhammad. Aku tu kau tu aku, tak ada perantara lagi. Faham tak? Tak ada lagi antaraku dan antaramu lagi. Macam mana tu? Kalau kita kata aku Allah, engkau hamba aku, tu ada perantara lagi tak? Dia tak ada dah. Habis itu siapa? Itu aku engkau. Mana? Satu, bukan dua. Faham tak? Tak ada lagi antara. Wa ma ramaita. Itu makam Rasulullah SAW. Jadi duduk situ. Apa pun kita, perjalanan hidup kita bukan itu pasal Mak Kilau bila dia dah sebut nama dia tu, Indra gini